ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أتى رمضان فاقبل يا أخيا. Jangan terlepas daripada mengikuti siri video bimbingan Ramadan yang diterbitkan oleh Pondok At-Tawabin setiap hari bermula 30 hari bulan Mac 2022. فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, hari ini pada hari yang ke-11 kita berpuasa. Kita dah masuk 1/3 Ramadan yang di pertengahan. Yang pertama kita sudah habis 1/3 bulan Ramadan. Yang pertama kita dah selesai berpuasa. 1/3 yang kedua kita baru masuk, dan insya-Allah 1/3 yang terakhir di bulan Ramadan ini, yang itu yang kemuncak kita kata di dalam bulan Ramadan ini. Jadi bimbingan Ramadan hari ini insya-Allah kita akan kita akan sentuh tentang akhlak, tentang akhlak. Akhlak di dalam bulan Ramadan. Yang ini kita ada sentuh juga di dalam kuliah sebelum ini, kerana Nabi SAW pernah menyebutkan man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, iaitu sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, dan juga kejahilan, Allah tidak perlu kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari dan lain-lain. Yang ini menunjukkan bahawa pentingnya dalam berpuasa kita kena jaga kata-kata kita dan amalan kita, dan juga daripada beramal dengan sesuatu dusta, berkata dusta, beramal dengan benda-benda yang jahil. Ini disebutkan oleh Nabi SAW, dan juga disebut oleh Abu Hurairah yang meriwayatkan daripada Nabi SAW, iaitu idza asbaha ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal fa in imra'un syatamahu aw qatalah falyaqul inni sha'im. Apabila seseorang daripada kamu berpagian dalam keadaan berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata yang tidak senonoh lah, tidak baik, lucah ke fahish, kata-kata buruk. Wala yajhal, dan jangan dia berkata ataupun jangan dia berlaku jahil. Fa in imra'un syatamahu aw qatalahu, kalau ada seseorang itu dia memaki dia, mencela dia ataupun melawan dia, hendak lawan dengan dia, falyaqul, maka hendaklah dia kata, iaitu kata kepada orang yang berlaku zalim kepada dia itu, aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahawa orang yang berpuasa dia kena menahan bukan hanya makan dan minum dan juga jima', tetapi dia perlu mengawal diri dia daripada berkata-kata tidak elok, beramal dengan benda yang tidak elok, berkelakuan jahil. Itu semua tidak disarankan, ataupun itu adalah adab untuk menyempurnakan puasa kita. Dan yang disebutkan itu semua adalah perkara-perkara yang kita kata akhlak lah. Akhlak. Maknanya ini menunjukkan bahawa dalam puasa itu akhlak sangat penting. Akhlak sangat penting. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka
anil kadhibi wal maharim. Itu dia kata apabila kamu berpuasa, maka hendaklah berpuasa juga pendengaran kamu, penglihatan kamu, lidah kamu daripada berkata dusta, daripada benda-benda yang haram, wa adal jar, dan juga tinggalkanlah daripada memudaratkan ataupun melakukan benda-benda yang tidak baik kepada jiran kamu. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yawma shaumik, dan hendaklah kamu mempunyai ketenangan, tenang dan sabar dalam hari kamu berpuasa. Wala taj'al yawm shaumika wa yawm fitrika sawa, dan janganlah jadikan hari kamu berpuasa dengan hari kamu tidak berpuasa itu sama. Jadi dalam berpuasa hendaklah kita meninggalkan semua perkara yang dikatakan sebagai atau yang dilihat sebagai akhlak yang buruk, adab yang buruk. Jadi kalau kita tak tahu tentang akhlak yang baik macam mana, adab yang baik macam mana, kita kena belajarlah. Tapi kalau kita tahu dan kita masih lagi melakukan benda-benda yang tidak baik, tidak bagus, akhlak yang buruk, maka itu adalah diri kamu sendiri, bukan syaitan. Jadi perlulah kita membersihkan diri kita, membersihkan akhlak kita. Dan ada satu benda yang nak kita kongsikan di sini, iaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah ini memberikan kepada kita satu harapan yang besar, iaitu orang yang berpuasa dapat pahala dia insya-Allah kalau dia dapat jaga dan kawal diri dia, seperti yang kita sebutkan tadi, itu dapat pahalanya. Dan satu lagi, akhlak dia yang baik itu, kalau dia berakhlak ketika berpuasa, akhlak yang baik itu adalah seperti dia berpuasa, dia akan dapat darjat orang yang berpuasa dan juga orang yang qiyamul lail. Ini hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu sabda Nabi SAW, innal mu'mina la yudrika bihusni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang mukmin akan mencapai dengan akhlaknya yang baik itu darjat orang yang berpuasa dan orang yang mendirikan salat, iaitu berpuasa waktu siang dan juga mendirikan salat, iaitu qiyamul lail, iaitu di waktu malam. Jadi nampak tu, kita sedang berusaha di bulan Ramadan ini untuk berpuasa dan untuk qiyamul lail. Berpuasa dan qiyamul lail, iaitu kita puasa siang hari, qiyamul lail tarawih di waktu malam. Tetapi kalau kita sertakan dengan akhlak yang baik, kita seolah-olah dapat double, dapat dua kali, iaitu dengan akhlak kita yang baik, kita akan mencapai darjat orang yang berpuasa siang dan juga orang yang berpuasa waktu siang dan juga qiyam di waktu malam. Itu orang yang berakhlak baik. Jadi kalau dia berpuasa juga dalam masa hari dalam hari yang sama, dia mendapat pahala pelaksanaan dia, iaitu puasa dan juga tarawih di waktu malam. Nampak itu? Tidakkah banyak pahala itu? Jadi rugi sangat kalau kita ni tak mahu mengubah diri. Kita jadikan Ramadan ini sebagai peluang untuk kita mengubah diri. Lebih-lebih lagi bila kita dapati kita ni memang orang yang tidak berakhlak. Macam mana kita tahu kita ni bukan yang berakhlak? Mudah saja. Mudah. Itu Nabi SAW sebut, al-muslimu mir'atu muslim. Seorang Muslim itu adalah cerminan seorang Muslim itu. Kita tengok kawan-kawan kita, kita tengok orang yang dekat dengan kita, apa yang kita dapati. Kalau orang yang kawan kita, yang kita suruh kawan itu adalah orang yang buruk akhlaknya, orang yang tidak baik, yang mana orang lain kalau berjumpa dengan dia, tak adalah nak kata dia ni orang baik, dia ni bagus, dia ni, dia punya akhlak bagus, orang yang beradab. Adakah kawan-kawan kita jenis yang macam tu? Itu satu. Yang kedua, kita sendiri. Adakah bila kita berjumpa dengan orang, ataupun kita jenis tak suka berjumpa dengan orang? Itu satu lagi. Tak suka jumpa orang, kita tak tahulah apa reaksi orang. Tapi kalau kita tak jumpa dengan orang,
Maknanya kita sendiri memang dah berakhlak buruk dah. Sebab kita tidak boleh berdepan dengan masyarakat. Kerana kita tahu, kita sendiri tahu bahawa kita ada kelemahan. Itu satu. Tapi kalau kita berdepan dengan masyarakat, berjumpa dengan orang, berjumpa dengan sana sini, kalau kita dapati kita susah, contohnya nak pergi ke pejabat untuk buat urusan-urusan rasmi ke, kita dapati kita bertanya, kita minta tolong dengan orang. Macam mana cakap, lepas tu kita fikir nak cakap baik, nak susun ayat lah, nak apalah. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia bukan satu kebiasaan bagi kita. Berakhlak secara baik, secara formal, yang mana orang boleh terima bila kita bercakap dengan cara biasa kita. Itu maknanya formal ke tak formal, rasmi ke tak rasmi, orang boleh terima kita. Kita sebenarnya orang yang jujur, tidak bermuka-muka di depan orang. Tapi kalau kita dapati kita terpaksa mengubah diri, jumpa orang ni, orang yang berkenamaan sikit, kita kena mengubah diri, kena jadi orang yang baik, kena jadi maknanya di sisi kita, diri kita sendiri tahu kita terpaksa mengubah diri. Ini menunjukkan bahawa kita tidak ada akhlak yang sepatutnya. Jadi di sinilah kita kena mengubah diri. Macam mana nak mengubah? Memang kalau nak cerita pasal macam mana nak mengubah akhlak ni, susah jugalah. Sebab dia bukannya satu benda yang boleh dibuat dalam masa yang singkat. Tapi itulah dia, bulan Ramadan ada 30 hari atau 29 hari. Kita gunakan masa ini untuk kita seolah-olah dalam keadaan sentiasa rasmi. Kita kata sentiasa keadaan rasmi. Kita perlu menyusun, kita perlu kata-kata kita kena baik semua. Kita punya akhlak, kita punya perbuatan semua kena baik. Seolah-olah berada di depan orang-orang yang kita hormati. Kita tak akan melakukan sewenang-wenangnya. Buatlah begitu di dalam bulan Ramadan ni, sebab kita sedang diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang orang yang berpuasa dalam hadis qudsi, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bangga dengan orang yang berpuasa. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kullu amali min Adam lah, setiap amalan anak Adam adalah untuk dia, adalah dia punya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya ianya untuk aku. Itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bangga ni, ia memang untuk aku, ikhlas untuk Allah SWT. Wa ana ajzi bih, dan akulah akan berikan pahala kepada dia. Iaitu pahala, maksudnya kat sini Allah akan berikan tanpa ada perkiraan, tanpa perlu Allah beritahu awal-awal bahawa inilah banyaknya apa, sebab yang Allah akan berikan ini memang banyak ganjarannya bagi orang yang berpuasa. Jadi hendaklah kita jaga bila kita berpuasa, kita sedang diawasi oleh Allah setiap masa. Jadi biarlah akhlak kita ini berubah di waktu Ramadan ini. Ambillah masa ini untuk kita berubah akhlak kita lebih-lebih lagi. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita rasa kita tak berapa nak tahu akhlak baik ke tak baik ke, sebenarnya kita tahu, tapi kita sebenarnya tak nak ambil tahu ataupun buat-buat tak tahu. Sebab bila kita berjumpa dengan orang, kita dapati kita terpaksa mengubah diri. Orang yang bukan kawan kita lah, orang yang orang terhormat ke, orang apa ke, terpaksa mengubah diri, terpaksa merasmikan perbuatan-perbuatan kita di depan dia, menyusun kata-kata. Ini menunjukkan bahawa kita tidaklah orang yang berakhlak yang sepatutnya. Jadi harap ianya membantu insya-Allah pada bulan Ramadan ini sebagai peringatan dari sehari ke sehari di dalam bulan Ramadan, supaya kita tidak tersasar daripada objektif ataupun matlamat puasa kita di bulan Ramadan ini, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah difardukan puasa atas kamu seperti orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, iaitu maksudnya iaitu melakukan apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang. Dan pastinya termasuk juga dalam itu yang besarnya ialah akhlak yang baik, akhlak yang baik. Jangan lupa juga kita ringankan tulang, dan juga bersikap murah. Ini juga akhlak
Mungkin kita boleh bagi satu takrifan sedikit yang pendek tentang akhlak. Bagaimana kita nak lihat akhlak ni, apa dia punya takrifan dia, iaitu badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Badlun nada iaitu dia mencurahkan, dia berusaha untuk mencurahkan kemurahan, kebaikan kepada orang lain. Itu ya, dia sentiasa berusaha. Kalau orang ada masalah, ada kesusahan, dia datang tolong. Kalau orang memerlukan sedekah, apa dia nak beri sedekah. Kalau dia cakap dengan orang, dia hanya cakap dengan baik, yang baik saja. Kalau tidak, dia diam. Wakaful adha, dia menjaga daripada mencederakan orang lain. Jadi dia seperti kata tadi lah, kalau tak ada benda yang baik, dia diam, dia tak cakap apa-apa. Dia tidak menyatakan kata-kata yang buruk, dia tidak mencela yang ini, dia tidak membuat keburukan kepada yang ini. Maknanya apa saja keburukan yang merupakan kecederaan ke, ganggu ke, tidak ada langsung yang terjadi daripada dia kepada orang lain, tak ada langsung, tidak akan mengganggu orang lain. Dan lagi satu lagi, iaitu talaqatul wajh, iaitu muka dia sentiasa berseri. Itu dia. Itu ialah rumusan, kata-kata rumusan untuk akhlak yang baik. Semoga ia bermanfaat. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقل يا ربها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا ذنوبا كنت آتيها مليا